سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العلي العظيم أما بعد. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam surau kita yang berkat ini, surau Al-Falah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan mengampunkan dosa-dosa kita berkat dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Surah Al-'Asr ini di antara surah yang penting bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan surah ini Allah Ta'ala memulakan dengan firman-Nya wal 'asri, demi masa. Maka ulama menyatakan setiap benda yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran menunjukkan perkara itu sangat penting bagi orang yang beriman kepada Allah. Sebagai contohnya wal 'asri, demi masa. Maka tidak ada manusia yang hidup atas muka bumi ini yang tidak terkait dengan masa, melainkan semuanya sangkut dengan masa. Hatta tuan-tuan semayang tadi pun sehari 5 waktu sudah membuktikan betapa pentingnya masa bagi orang yang beriman. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah Ta'ala sebut, salat yang telah kami fardukan ke atas hamba kami, kata Allah, kitaban mawquta, ditetapkan pada masa-masa dia. Subuh pada waktu dia, zuhur waktu dia, asar waktu dia, maghrib waktu dia, isya waktu dia. Nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menentukan masa bagi setiap waktu solat. Nak menunjukkan betapa besarnya nilai masa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman juga wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Sebab apa bersumpah dengan waktu duha? Kerana waktu duha ini di antara waktu yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, kita akan tengok Rasulullah kalau dia bermusafir dari satu tempat ke satu tempat, bila nak balik semula mai ke Madinah, mesti Nabi akan set daripada tempat Nabi bermusafir sampai di Madinah pada waktu duha. Nabi akan set masuk Madinah mesti sampai waktu duha. Sehingga kan bila masuk saja, sampai saja di Madinah pada waktu duha, para sahabat menyatakan Nabi akan terus masuk dalam Masjidin Nabawi untuk salat sunat tahiyatul masjid, dan Nabi akan salat sunat duha. Kerana apa? Kerana Nabi nakkan mula-mula jejak langkah Nabi masuk dalam bumi Madinah dengan Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu apa? Waktu duha. Allah juga berfirman wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, dan juga demi negeri yang aman, iaitulah bumi Mekah Al-Mukarramah. Buah tin banyak khasiat dan kelebihan dia. Allah Ta'ala tak bersumpah wattini wad durian. Kamu kalau ada durian ke? Lah tuan-tuan.
Kan? Watini wa petai. Buah petai lah kau tu. Kira pakai jual petai 30 juzuk pula lepas ni. Nah, tak disebutkan buah petai, buah deriam. Adakah menafikan keistimewaan petai dan juga deriam? Tak juga. Lah ni hari tu dia jual apa? Musang king apa? Ni dia keluar main jenis apa lah satu ni. Nama binatang tak? Ni kita tanya kawan kita hak kerja di Pejabat Pertanian tu. Dia kata, Ustaz, lah ni dia keluar main atas lagi pada musang king. Nama apa tu pelik lagi. Nama binatang tak ni? Saya kata hak tu sekilo berapa? Dia kata sekilo 130. Tu dia Hak musang king tu pun tak terbeli. Ni hak apa binatang king pula king kong apa keluar main ni. RM130 sekilogram. Tuan-tuan ada duit lebih, makan tengok. Nak rasa lagu mana? Ada hak mahal, koho tak sedap pun dah kak. Lidah masing-masing. Jadi Allah bersumpah semua di dalam Al-Quran nak menunjukkan perkara itu adalah perkara yang penting. Jadi malam ni kita nak sebut secara ringkas tuan-tuan. Tengok mata tuan-tuan pun koho duk steam dah. Mata saya pun lagu tu jugalah. Tengok abang Jamsari hantar main location saya kata hutan mana dia hantar aku main malam ni punya jauh. Kata turun kot Taman Jati dia kata dekat sikit. Kita dah ingatkan masuk 5-6 kilo tak apa. Tu dah 13 kilo ni. Betul ke ni? Nah, kita duk pergi dekat depan tu tang Petronas tu. Masuk lagi dalam ni. Maknanya dunia ni luas sungguh tuan-tuan. Sungai Tani ni di antara tempat yang strategik lah di negeri dah. Pas ni tuan-tuan boleh sembang kemas je lah pasal ada stadium lagu JDT di Sungai Tani ni. Lah ni tak boleh nak sembang kemas lagi pasal tak ada. Nah. Baik. Allah Ta'ala berfirman wal asri demi masa. Nak menunjukkan kata masa tu penting. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih menyatakan bahawasanya tidak ada seorang manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh nak menafikan kata dia hidup tidak ada kaitan dengan masa. Kerana apa tuan-tuan? Bermula dengan ibadah kita pun ada masa, tarikh lahir kita pun ada masa, kita makan pun ada masa, pergi kerja pun ada masa, mati kita pun ada masa. Maknanya masa ini seperti mana isi dan kuku. Kok mana renggang pun tak boleh nak dipisahkan. Maka sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah masa itu sebenarnya adalah umur kita. Dia sebut wa awqatuka umuruka, dan ketahuilah masa-masa yang berlalu di dalam kehidupan kamu itu, hai manusia, umuruka itu adalah umur kamu. Dan wabihi wusul wa alaihi tijaratuka, dan dengan nikmat masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu itu, tijaratuka, sebenarnya masa itu adalah perniagaan kamu. Mudah kita kata masa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni adalah modal kita nak rolling menega. Orang yang nak menega mesti kena ada modal. Korang 500. Nah, korang 500. Dengan 500 itulah dia pusing modal dia. Sama ada koho jadi untung ataupun koho jahanam terus. Begitulah umur kita tuan-tuan perempuan sekalian adalah modal daripada Allah. Allah lungguk modal tak minta balik kat kita. Dia nak minta bila? Dia minta besok di hari akhirat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kami akan tanya, pasti kami akan persoalkan akan nikmat yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Dia kata bahawasanya masa itu wa 'alaihi tijaratuka, dan dengan masa itulah menjadi perniagaan kamu. Sama ada kita nak buat benda baik ataupun nak buat benda buruk. Kita nak berniaga dapat untung ataupun nak berniaga boleh rugi, terpulang kepada kita. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kata Allah, hadainahu sabil. Kami telah berikan petunjuk kepada manusia. As-sabil jalan. Nah, jalan yang bagaimana? Jalan sama ada jalan yang
inna hadainahu sabila imma syakiran, jalan orang-orang yang bersyukur, yakni taat kepada perintah kami kata Allah, au kafura, ataupun jalan orang-orang yang kufur akan nikmat yang telah kami anugerahkan. Maka model masa hak Allah bagi kat kita tuan-tuan puan-puan sekalian adalah satu tiket, sama ada nak mendapat keuntungan ataupun nak mendapat kerugian di hari akhirat. Kemudian kata Al-Imamul Ghazali lagi, wabihi wusuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Dengan modal masa hak Allah Ta'ala bagi kepada kamu itulah, wabihi, dengannya, dengan umur hak Allah bagi itu, wusuluka ila na'imil abadi, akan menyampaikan kamu pada nikmat yang berkekalan, fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah di dalam syurga Allah. Maknanya apa dia maklum? Maklum 3 orang mana ni? Ada lagi dah? Ada lagi duduk balik tirai malu. Nah, dengan nikmat umur kita maklum, kita pilih jalan sebenarnya, jalan ke mana kita nak pergi. Sama ada jalan kepada syurga ataupun jalan kepada neraka Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita duduk dalam bulan Ramadan ni, di antaranya nikmat masa hak Allah bagi tu, nikmat umur yang Allah bagi, kita boleh sampai pada malam ni. Nah, nak masuk ni duduk fasa yang kedua dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ada orang yang tak dan jumpa bulan Ramadan, teringin nak masuk bulan Ramadan, tiba-tiba mati sebelum Ramadan. Ada orang ni punya seronok nak buka puasa, tak dan buka puasa dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Balik kerja accident, tak buka puasa di dunia, tapi berbuka puasa di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak tengok tanda-tanda kita ni mendapat rahmat ataupun tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab apa tuan-tuan? Kerana ada manusia dia menganggapkan dengan dia duit banyak Allah sayang kat dia. Dia kata aku duit banyak Allah sayang kat aku tu. Kalaulah kamu kata dengan duit banyak Allah Ta'ala sayang kepada kamu, di antara kamu dengan Qarun yang mana lebih banyak harta. Sampai zaman Piramli pun duk korek tak habis-habis lagi. Ni harta Qarun. Ni harta Qarun. Harta Qarun. Qarun banyak dah harta? Banyak. Tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan dia ni cantik tu tanda Allah Ta'ala sayang kepada dia. Kamu dengan orang-orang yang terdahulu yang ingkar kepada perintah Allah jauh lebih cantik daripada kita. Tetapi dengan kecantikan mereka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Ada orang yang mengatakan saya ini ada kerajaan ataupun ada kuasa, boleh buat apa saja. Tu tanda Allah sayang kat saya. Kita tanya dia balik, antara kerajaan kamu dengan kerajaan Fir'aun, yang mana lebih besar? Jauh lebih besar kerajaan Fir'aun. Sebahagian besar daripada benua Afrika berada di bawah jajahan takluk kerajaan Fir'aun. Tetapi Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata dia sega, Allah sayang kat dia. Dia kata dia handsome, Allah sayang kat dia. Kita nak tanya dia balik, antara kamu dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni sega belum lah. Abu Lahab tu dalam sebahagian ulama tafsir mengatakan Lahab tu maksud dia nur, cahaya. Nak menunjukkan sega tampannya Abu Lahab. Tapi apa yang Abu Lahab dah dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah kecantikannya itu dapat menyekak dia daripada neraka? Ada. Sebelum dia mati, 10 tahun sebelum Abu Lahab mati, Allah turunkan surah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Hang segak, hang kaya ke baga, itu bukan jaminan kata Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hamba dia. Nah, kerana kalau kaya, orang kapiak pun kaya. Kalau segak, orang kapiak pun segak. Kalau pandai, orang kapiak pun pandai. Maka semua, kata Rasulullah SAW, dunia ini Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa yang dia nak bagi.
Dia nak bagi pada hak kafir ke, dia nak bagi pada hak beriman ke, dia bagi belaka. Akan tetapi akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia dia tak dapat, dia fakir miskin di dunia, orang hina dia di dunia, orang kata kat dia macam-macam di dunia, tapi di hari akhirat dia mendapat jaminan daripada Allah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada lagi 15 minit, setengah jam bang kata. Tengah jam. Baik. Bukti Allah Taala kasih ke tak kasih kepada kita, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang manusia itu di sisi Allah, tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara-perkara la ya'ni, yang tidak ada manfaat baginya. Maksud tak ada manfaat di sini pada tuan-tuan, yang pertama, dia meninggalkan perkara-perkara yang lara, yang menjauhkan dia daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Itu tanda sempurna Islam dia. Yang kedua, maksud tidak memberi manfaat pada dia. Benda yang dia buat tu tuan-tuan, tidak memberi faedah kepada dia dan tidak memberi faedah kepada orang lain. Dua. Yang ketiga, benda yang tidak ada manfaat, yang apabila ditinggalkan menyempurnakan Islam seseorang, iman seseorang, iaitulah dia meninggalkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka dan juga dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita boleh tinggal benda-benda yang tak ada manfaat yang Nabi sebut, mudah-mudahan iman kita ini sempurna, takwa kita semakin hari semakin menebal. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu ma la ya'ni. Tanda Allah Ta'ala berpaling. Tanda Allah Ta'ala berpaling daripada hambanya. Berpaling makna apa? Tanda Allah Ta'ala benci pada hamba dia. Senang itu. Nak tahu Allah benci ke tak benci dengan kita, tuan-tuan? Istighaluhu bima la ya'ni. Orang itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Hak tadi ni tanda Allah kasih, dia ni tak buat benda yang lara, benda maksiat, benda yang tak mendatangkan manfaat pada orang ataupun diri dia. Ni Nabi sebut orang hak Allah celaka. Nak tahu lagu mana? Hidup dia itu sentiasa dihabiskan pada benda-benda yang ghaflah, benda-benda yang lalai, benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat di dunia maupun di hari akhirat. Semua benda ni maklum terkait dengan masa dah, terkait dengan masa. Terkait dengan masa. Kemudian disebutkan di sini bahawasanya dia wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu li jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Dia kata apa? Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya, umur kita, umur manusia, yang telah digunakan pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya. Kata Imam Al-Ghazali, kalaulah dalam hidup kita ni ada satu saat ya, daripada 24 jam sehari itu kita guna sejam buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, buat benda yang tidak menguntungkan akhirat kita, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya. Imam Ghazali kata, orang itu layak mendapat kecelakaan yang berpanjangan di hari akhirat, yakni mudah faham, hang duduk dalam neraka lagi elok. Mudah faham itu kasarnya lagu tu. Kalau satu saat saja tuan-tuan guna pada jalan hak Allah Ta'ala tak rida pun dah mendapat penyesalan. Bagaimana orang yang hidup 20 tahun, 30 tahun tak semayang, tuan-tuan? Ni nak kira lagu mana ni? Hak tak puasa apa dah. Ni kita baca hari ni satu keratan akhbar di Kuala Lumpur. Kawan tu dia order food grab. Kawan hak food grab ni pergi hantar dah kerja dia hak tu.
Pagi-pagi hari dia guna nama apa? Nama bukan nama Islam lah. Brian Kam datang. Alex ke apa? Alex. Dia guna Alex. Nama dia Alex. Kawan tu pun pergi hantar tengok-tengok Melayu keluar malung. Dia punya nak makannya sanggup dia pergi tukar nama, pergi bubuh nama macam orang bukan Islam. Pasal apa? Kerana mereka ni telah dipalingkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ni berapa ramai tak puasa? Ramai yang tak puasa. Yang kedua, berapa ramai hak tak pergi sembahyang Jumaat pun dah. Tak pergi sembahyang Jumaat. Duduk kedai kopi bodoh gitu, buat tak tahu ya. Mesti apa? Dia kata masjid penuh. Oi, masjid penuh. Dia boleh habaq siap dah. Masjid penuh. Pukul 11.30 dia kata masjid Bandar Puteri penuh dah. Pukul 11.30. Dia buat tak tahu ya. Ada orang perempuan keluar rumah tak pakai tudung bulan Ramadan, ada. Dia buat bodoh krim macam tak ada apa. Ada. Kerana apa tuan-tuan? Ni tanda-tanda Allah Ta'ala memalingkan rahmat daripada hamba-Nya. Cuma kita ni hak mengaji jangan duk pergi kata kat dia. Ni hang ni duk dalam neraka kot no. Jangan duk kata begitu. Hak tu kasar sangat tu tuan-tuan. Ni kita tengok tu sebagai pengajaran kat kita lah, kesian kat dia. Nak buat aku mana? Allah Ta'ala takdir dia lagu tu. Dan ada orang dia kata guna. Pasal apa yang hang tak kata tudung? Buat aku mana? Allah Ta'ala tentu dah. Oh, kona pergi kot tu sedap banyak. Pasal apa tak mayang? Allah Ta'ala tentu dah kata aku tak mayang. Tu nak mayang aku mana? Jenis ni tuan-tuan, mau ikat tepi pokok nyok tu, malam raya baru lepas kawan jenis lagu ni. Tu dia nak. Baik. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun? Siapa hak umur lebih daripada 40 tahun? Siapa hak 40 tahun malam ni jangan angkat tangan. Memang tak angkat dah. Dia kata hampa cari mampu. Dia kata ni baca lagi tak ni. Terbit nombor kita pula ni 40 tahun ni. Sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya. Siapa hak umur 40 tahun hak jahat lagi banyak pada hak baik, layaklah orang ini mempersiapkan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai, takut tuan-tuan. Siapa hak umur 40 dan ke atas? Dia kata aku lega 39 tu ni. Pasal apa 40? Pasal apa tak nombor lem? Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul umur 40. Dalam kitab ni pun kata 40. Pasal apa nombor banyak sangat ustaz? Nombor berapa? 40 kan? Esok nak pergi tikam tengok Magnum di Pekan Sungai Petani ni. Kok kena ni tak? 40 ni tuan-tuan adalah umur matang seseorang manusia. Umur matang seseorang manusia. Bila naik umur 40, mayang pun tak tahuan, tu petanda tak elok belakang tu. Kalau umur 40 aurat pun tak mau nak tutup, umur 40 Quran pun koh lama koh jauh, umur 40 mengaji pun sak mai sak tak mai, sak mai sak tak mai, sak rajin sak tak rajin. Hak tu masalah. Pasal apa? Umur 40 ni umur matang sangat-sangat dah. Maka sebab itu Allah lantik Rasulullah ketika itu umur Nabi 40 tahun. Dan mengikut kajian yang disebutkan umur 40 ni juga apa dia? Kebiasaan manusia, dia punya tumbuh saran dia memang statik takak tu ya. Dia tak akan naik tinggi dah tuan-tuan. Tak ada nah. Bayangkan tengok ketinggian kita ni duk tambah macam kita kecil naik besar. Tak ada hak berhenti tahu mana. Agak-agaklah tok orang kita umur 70 tinggi mana tuan-tuan? Tinggi perdunya. Cakap dengan Tok Wan tu dia Tok Wan duduk atas tu. Pasal apa? Tak ada dia punya berhenti tu tak ada. Allah Ta'ala buat cantik dah ni. Anggota badan kita ni semua elok dah. Sampai satu masa dia berhenti dekat tu ya. Cuma ada beberapa anggota ataupun makhluk yang ada kat badan kita ni, dia ni duk biak ke dia akan panjang. Dia antaranya rambut tu ya. Rambut ni biak lama-lama panjang. Bulu ketiak panjang. Bulu kemaluan panjang. Hak jenis tu ada. Kan? Tapi bayangkan tengok Allah Ta'ala jadikan bulu yang lain juga panjang macam rambut. Bulu mata. Dia nak trim tiap-tiap bulan. Pergi kedai, kalau duduk pergi kedai barber, ruti rambut ni pergi kedai bulu mata. Awak pergi trim tak bulu mata, kita payah nak dengar kuliah tak nampak muka ustaz duk kena selok apa tirai pula. Tak ada.
Gigi kita Allah Ta'ala buat cantik dah maklum. Sampai satu masa dia berhenti. Bayangkan gigi kita sebulan sekali koho duk panjang. Lah ni umur 40. Gigi panjang mana tuan-tuan? 14 kaki. Gigi taring dia tu 14 kaki. Junam ke bawah tu. Mampu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pesan kepada kita melalui apa yang Imam Al-Ghazali sebut. Siapa hak umur 40, kebaikan dia sikit, tapi maksiat dia banyak, maka orang ini layaklah dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang terakhir, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaih. Imam Ibnu Jauzi dia pesan apa? Al-kasalu an fadaili bi'sar rafiqu. Kata Imam Ibnu Jauzi, dia kata apa? Sifat malas daripada melakukan perkara-perkara yang baik. Orang hak ada terbentang kebaikan depan dia, tapi dia kata tak apa, nanti ya. Kan, nantilah aku buat, nantilah, duk kira nanti ni, hak jenis malas tak mau buat baik ni. Maka orang ini sebenarnya sifat malas dia tadi itu seburuk-buruk sahabat dalam hidup dia. Malas ni tuan-tuan tak payah buat bodoh boleh ajar. Betul tak kalau cikgu di sekolah? Selalu cikgu kita ada pesan tu. Dia kata bodoh boleh ajar, kalau malas ni tak ada ubat dah. Malas ni tak ada ubat dah. Kalau bodoh boleh ajar pandai-pandai. Mau kalau malas ke tuan-tuan, hantar main Jibril pun malas, rupa tu lah. Ngaji MRSM malah tak jadi juga. Ngaji UIA malah tak jadi juga. Tapi kalau bodoh, masuk MRSM pandai. Masuk universiti pandai. Main mengaji pandai. Kalau hak bodoh, kalau malah tak jadi apa. Maka orang yang apabila dia malas daripada melakukan kebaikan, ketahuilah malas itu adalah seburuk-buruk sahabat dalam hidup dia. Kita ni tak mau buat amal baik ni tuan-tuan, pasal malas ya. Bukan ada pasal apa pun, pasal malas. Pasal apa tak mau makik tajuk, ni tak larat, malas nanti ya. Malas. Pasal apa tak mau zikir, dia kata malas, lambat lagi kita nak habis Ramadan, nanti ya. Malas juga. Pasal apa tak mau baca Quran, nanti ya cucu balik mai pula. Dalam duk kata cucu mai balik juga tu, ada tak malas? Ada juga malas. Maknanya malas ni jahat sungguh tuan-tuan. Kerana menyebabkan kita ni terlepas daripada peluang yang dijanjikan oleh Allah. Wa hubbur rahatu yurithu minan nadami ma yarbu ala kulli ladzati. Tu dia kata. Dan wa hubbur rahah, dan sifat orang hak suka ar-rahah, suka rehat-rehat. Maknanya rehat-rehat apa tu? Dia tak mau susah-susah hidup dia. Aku nak duduk relax, boleh makan, minum, tidur, besok pergi kerja. Hampa nak mayang tarawih ke? Hampa nak baca Quran ke? Hampa nak tadarus ke? Hampa nak zikir ke? Hampa buat. Aku waktu rehat, aku nak rehat. Tak mau duk kacau dengan benda lain lah. Orang hak lagu ni, apa kesan dia? Yurithu minan nadami ma yarbu ala kulli ladzati. Orang ni satu hari, dia akan mewarisi sifat apa? An-nadam. Menyesal selama-lamanya. Kerana apa? Ma yarbu ala kulli ladzati. Kerana ketika mana dia ada waktu dulu tu, dia telah melepaskan peluang-peluang lazat yang dengan peluang itu, dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang duduk dalam kubur tu pakat nak mangkit mayang habis. Pakat mangkit nak semayang habis. Tapi kita hak duk atas muka bumi ni tuan-tuan, subhanallah, tabarakallah, kita tak perlu minta kepada Allah, wahai Allah, hidupkan aku nak mangkit mayang. Tak, Allah bagi hidup siap dah. Kamu nak semayang, kamu tak semayang, hak tu kamu punya pasal. Yang terakhirnya tuan-tuan, ada satu kisah sahabat Nabi, ayahnya. Ini kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ayah dia ni Abdullah syahid dalam perang Badar ke perang Uhud, antara dua tu lah.
Jabir bin Abdullah dia tanya bapa, dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya nak tanya kamu, bagaimana keadaan ayah saya? Apa yang ayah saya dapat wahai Rasulullah? Yang pak saya lah ni duduk dalam kubur mati dah dalam perang tu, dia dapat apa?" Maka jawab Nabi SAW, Nabi menyatakan, "Wahai Abdullah, wahai Jabir, ketahuilah pada saat ini ayah kamu duk minta kepada Allah Ta'ala supaya dihidupkan semula, dia nak mati lagi syahid." Dia padahal mati syahid dah. Dia duk minta, "Wahai Allah, bagi hidup balik, bagi hidup balik. Aku nak mati lagi syahid. Aku nak mati lagi, nak mati lagi." Pasal apa? Sekali dia mati syahid, dia dapat nikmat ni terlalu banyak. Seolah-olah nak mati lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Sampai tahap gitu. Tapi kata Rasulullah SAW, Nabi kata, apa yang ayah hang minta tu memang Allah Ta'ala takkan makbulkan. Pasal mati takkan patah balik dah. Dan ayah hang duk minta nak hidup dan nak mati syahid, satu. Yang kedua, ayah kamu minta nak hidup kerana nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia yang lain yang tak mati syahid, agar segera mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni tuan-tuan, orang yang dah mendapat nikmat di alam kubur tu, depa ni duk minta kalau boleh makin, "Oi, mayanglah tahajud korang-korang 2 rakaat. Besok ni hampa dapat macam mana hak aku dapat." Kalau boleh abang. Masalahnya tak boleh Masalahnya tak boleh abang. Kerana apa? Mereka berada di alam yang lain, kita berada di alam yang lain. Dengan berbezanya alam mereka dengan alam kita, membuktikan Allah Ta'ala membenarkan firman-Nya, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah Subhanahu wa Ta'ala nak uji hamba dia. Yang mana yang lebih baik persiapan, yang mana yang lebih baik bekalan, yang mana yang lebih awal membuat persiapan sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok ada tuan-tuan. Tapi soalan dia, besok tu untuk siapa? Untuk kita ke untuk orang? Kalau untuk kita, Alhamdulillah. Untuk orang pun, Alhamdulillah. Nah, untuk kita dengan untuk orang, Alhamdulillah. Takut-takut besok untuk orang, untuk kita tak ada tuan-tuan. Kita bukan tak pernah dengar orang mati. Anak ke, suami ke, isteri dia gerak mangkit nak makan suap, gerak-gerak tak jaga dah tuan-tuan. Mati dah. Ni kita dengar kemarin ke apa? Kemarin dulu ke? Satu orang hamba Allah duk mayang Aisyah. Mati waktu mayang Aisyah di Kuala Lumpur tu. Mati tak? Mati dia tuan-tuan dalam keadaan husnul khatimah. Bulan Ramadan dalam keadaan berwuduk. Waktu duk semayang pula mati. Soalan dia, adakah kita pun boleh mati lagu tu? Wallahu a'lam. Maka sebab itu, kita akan mati seperti apa yang selalu kita buat. Nah, kita akan mati dengan apa yang selalu kita buat. Kalaulah ketaatan menjadi pilihan utama kita, maka insya-Allah mati kita juga dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau maksiat menjadi pilihan utama kita, na'udzubillah, mati juga dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk semayang tuan-tuan, tapi anak-anak kita cek tak depa semayang lagu mana. Isteri kita, tak apalah isteri kita main. Hak isteri kita yang tak main tu. Pasal apa tak main? Dia main bulan ustaz. Oi, tak apalah. No, orang-orang lain tu yang tak tahu semayang pun dah tuan-tuan ni kita jumpa ni. Umur 30 tak tahu. Semayang berapa rakaat, mayang lohok. Dia kata saya pergi masjid ikut orang ya. Dia mayang 3, saya mayang 3. Pula dah. Tahu tak surah Fatihah? Dia kata tak tahu surah Fatihah. Alham tahu. Hak tu kalau Pak Syekh oi. Surah Fatihah tak tahu. Alham tahu tak? Alham tahu lah kata. Fatihah tak nak dengar lah kata. Lah pula dah. Kita tanya dia takbir apa dia takbir? Dia tak tahu takbir apa dia. Padahal dia duduk mayang tu Allahu Akbar tu takbir dah lah tu. Tahmid pada tahmid. Dia kata tak tahu. Hatta qul Sultan Abdul Hamid saja. Tak payah duk abang lah tu. Nah, dia tak tahu umur dia apa. 40 lebih, 50 lebih maklum. Kalau begitu hal keadaan dia berat dia besok di hari akhirat. Tapi dia sedang dia mengaji tak apalah. Ni hak tak tahu buat pala tahu lah. Lepas tu buat macam malaikat tak tahu apa hak dia tak tahu.
Ini menjadi masalah tuan-tuan. Jadi pakat-pakat kita renung, kita muhasabah untuk diri kita masing-masing dan juga ahli keluarga kita tuan-tuan. Nah, dia ahli keluarga kita ni tuan-tuan, tak semesti kita ni suami kena ustaz. Ada orang kata syok no, siapa kahwin dengan ustaz no, awak bini duk baca kitab tiap malam. Siapa kata? Hamba tak tahu ustaz pun duk kena bertiak dengan bini. Sino mak pun kena bertiak dengan bini dia. Takat Pak Long mak Bandak Puteri ni kira tak ada apa lah. Ada Pak Long mak lah ni. Tak ada lah. Sino mak kena bertiak dengan bini dia. Maklum bertiak lah Pak Long. Maklum bertiak. Maklum bertiak lah. Tak hengguk lah. Maknanya tak boleh tiak lah tu. Kan? Orang perempuan ni kalau dia boleh tiak, benda biasa. Tak boleh tiak tu luar biasa. Nah, orang perempuan dia boleh tiak, benda biasa. Tak boleh tiak, luar biasa. Sinomak bila mana satu orang hamba Allah ni lah tuan-tuan ni nak penutup ni. Tuan-tuan kata duk leh 3 kali dah. Aku dengar tak reti-reti. Bila dah lah. Sahabat ni dia ada masalah, bini dia duk boleh tiak. Bila bini dia bertiak tuan-tuan, dia pun tak apalah nak pergi jumpa Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Sinomak ni maklum, Iblis tak berani lalu jalan hak Sinomak duk jalan. Kata Sinomak lalu ni, Iblis tak turut sama dengan dia, lari pergi ikut lorong lain. Kita tak dan lalu, Iblis tunggu dah. Beza kita ke Sinomak ni. Tak ada lalu, Iblis duk gawang dah, mailakah hoi. Tu kita. Iblis takut kat dia Sinomak, tapi bini dia tak takut kat dia. Sebab kami ni kata bisa orang perempuan ni. Maklum lah, tapi dia lagi. Kan, tapi bukan maklum perima ni, hak perimu tu, hak perima tahun ni tak apa. Dia pun pilih rumah Sinomak, tengok-tengok Sinomak pun kena bertiak sakan dengan bini dia. Oh tak jadi dia kata. Aku ingatkan aku ya, Amirul Mukminin pun kena bertiak. Patah balik pula. Bila patah balik tuan-tuan, Sinomak pun nampak dia, Sinomak pun kelui dia. Oi, mai sini pasal apa? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, saya ni ada masalah. Salah apa? Bini saya rajin duk bertiak. Hak ni popek. Jadi saya pun nak malah minta khidmat nasihat daripada Amirul Mukminin macam mana nak apa mengatasi masalah kebeleteran isteri saya. Tapi sampai-sampai tengok Sinomak pun kena balun teruk daripada saya. Lebih kurang ya kita. Balik ya. Dia kata, kalau mai tanya pun kali hebat pun. Sama ya kena. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan perempuan sekalian, Sinomak kata apa? Cara kita nak hadapi isteri kita, hak jenis beletiak. Murung kalau orang perempuan tak beletiak ni. Hak bisu tu memujuk bisu ya. Kalau tak bisu, perkataan dia beletiak takkan lagi pada hak lu cakap ni. Sinomak kata, ketahuilah apabila isteri kamu beletiak tu tanda dia letih. Betul dah maklum? Ni maklum tang ni dia hengguk takkan? Dia hengguk tak dia tak hengguk pun. Kan dia hengguk. Tidak tu. Dia kata, kena buh kita tak. Depa kata dak tu. Kan? Tanda depa tu letih kata Sinomak. Pasal apa letih? Hak pertama depa yang bawa zuriat kita tuan-tuan dalam perut depa. 9 bulan 10 hari. Ada tak maklum hak ngelung 2 tahun kat tangan tak? Tak ada. Mak Imam Syafi'i 2 tahun. Nah, kalau 9 bulan memsak meja dah, 2 tahun agak sak nah. Sak tak kancil bah kita keluar. Nah, Imam Asy-Syafi'i mak dia 2 tahun mengandung kat dia. Yang kedua kata Sinomak, bila mana duduk dalam perut depa lah melahirkan anak kita. Bukan senang tuan-tuan ni. Kan kita masuk labor room tengok bini kita nak beranak tu letih tak sangka dah. Push. Kita pun kata sabar, istighfar banyak-banyak. Allah nak bagi pahala. Bini kata cantik hang, aku yang letih hang lu istighfar lagi. Dia melahirkan anak kita. Yang ketiga tak cukup melahirkan, dia menyusukan anak kita. Pergi kedai makan, pergi nang pergi tani. Usung dua ketui ada tu bagi anak minum susu. Hak pak relax ya. Tengok aku nampak kemas dah anak jantan. Banyak cantik hang. Nah, 3. Yang keempat dia, orang perempuan isteri kita dah menyusukan anak. Orang perempuan, dia kemas rumah pula. Ui, banyak orang kerja dia. Betul tak, Malung? Malung, hengguk lah. Hengguk. Nampak? Dia kemas rumah kita.
Yang kelima bukan kemas rumah saja, dia masak kat kita. Hebat orang perempuan, dia boleh ingat resipi banyak. Oh, hebatnya. Saya dia lempak. Jadi, kita nak kena buka YouTube dulu, tulis dulu. Tak nak boleh makan gulai tu, ikan terbenu tu hidup balik. Serta dia. Lambat nak siap. Kita 5 masak. Yang keenam, yang banyak membesarkan anak, yang duk jaga anak, demam ke, tak demam ke, bini kita berbanding kita. Tengah malam anak lapak susu, bapa seorang yang sangat penyabar. Ni je Lina, hak pak tu, hak bakit buat susu siapa? Mak. Kadang-kadang ada hak mengadu, dia kata, Ustaz, tangan saya melecok. Pasal apa? Silap tuang ayak. Duk ingatkan buka dah botol, rupanya tak buka lagi. Pasal duk mancur susu, mata tak buka. Hak pak duk mengerah, tak tengok dah milik tu. Ni orang perempuan. Jadi Umar Al-Khattab kata, kalau bini kamu meletak, sengak ya. Pasal apa? Itu di antara ekspresi dia nak menzahirkan bahawasanya dia sangat penat dalam menguruskan kehidupan rumah tangga. Maka kita kena terima kasih tuan-tuan kat isteri kita. Boleh tolong tu. Boleh nah. Ini nak jek benda ni. Nah, isteri kita tak ada mereka payah juga hidup kita. Maklum pun jangan kemas sangat. Tak ada kami pun maklum payah ke. Dia boh pula lah betul. Nah, maka sama-sama kita menyempurnakan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mudah-mudahan kita menjaga masa, peluang dan ruang yang dianugerahkan oleh Allah agar mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Cukup tuan-tuan, sekadar tu dahulu malam ni sebagai peringatan buat diri saya dan juga kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat kelazatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Siru ala barakatillah. Selamat berpuasa, selamat bersahur, selamat beribadah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.